Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terkini. Gelombang panas sekarang memecahkan rekod di Kanada dan di Siberia, Rusia. Siberia ini antara tempat yang tersejuk di dunia. Tapi gelombang panas kali ini dah meningkatkan suhu daripada biasa. Saintis di ETH Zurich, Erich Fischer, berkata manusia berada pada ambang perubahan cuaca panas yang sangat cepat dan perlu bersedia menghadapi cuaca panas lebih teruk lagi. Profesor Sutton berkata, bumi memanas pada kadar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Itu cerita tentang gelombang panas sekarang yang melanda dunia. Yang kedua, Bandar Dunhuang di China dilanda ribut pasir setinggi lebih 100 meter. Keadaan menjadi gelap gelita kerana kerana cahaya matahari dah terhalang oleh ribut pasir itu tadi. Walaupun berlaku ribut pasir itu tak lama. Dah banyak tahun dah sebenarnya tak kena ribut pasir, dan biasanya kena pada musim bunga kalau jadi pun. Kali ini ia berlaku pada musim panas. Yang ketiga, Presiden Amerika Syarikat umumkan operasi tentera Amerika Syarikat di Iraq berakhir. Sebelum ni di Afghanistan. Nampak kawasan tu macam dia nak tinggalkan, tak tahulah apa tujuan dia. Dia tinggal betul-betul ke ataupun ada perancangan-perancangan dia ke. Yang keempat, FB bercadang membina dunia digital lebih interaktif dikenali sebagai Metaverse. Metaverse dirujuk sebagai dunia bersepadu dalam talian di mana pengguna boleh lepak-lepak, boleh membelanjakan wang, boleh menggunakan media, malah boleh meneroka potensi kerjaya. Sesuatu yang lebih hebat lagi lah daripada Facebook. Sebelum ini kita ada kongsikan berita tentang Tunisia. Presiden Tunisia memecat Perdana Menteri dan menggantung Parlimen. Hal ini membuatkan rakyat turun ke jalan raya seakan-akan macam Arab Spring pada tahun 2011 dulu. Adakah kali ini akan mencetuskan Arab Spring 2.0 pula? Wallahu a'lam. Kata sebahagian orang, dunia Arab ni tak boleh dah nak diharapkan kebangkitannya. Zaman mereka dah berlalu. Jadi nak diharapkan di sebelah mana lagi? Walaupun kita sedia maklum kualiti lebih penting daripada kuantiti. Tapi musuh-musuh Islam mereka risau juga kalau kawasan-kawasan yang ramai Muslim ni. Khawatir kalau kawasan ini yang bangkit. Jadi di manakah antara kawasannya? Adakah Turki? Di Turki sana ada lebih kurang 70 juta Muslim. Ramailah juga. Ataupun di Nusantara ini, Malaysia campur dengan Indonesia, campur dengan Brunei, mungkin boleh dapat 240 juta. Ini yang sangat, jumlah yang sangat ramai lah. Inilah agaknya sebab mereka begitu bagi tumpuan kepada wilayah rantau sebelah sini ni. Di Pakistan, umat Islamnya ada 210 juta. Ramai juga. Bangladesh 150 juta. Dan kalau negara-negara Islam yang di sekitar kawasan Khorasan itu bergabung, ini akan mendapat satu jumlah yang lebih besar lagi. Afghanistan campur dengan Pakistan, campur dengan Iran, campur dengan Turkmenistan, campur Tajikistan, campur Kyrgyzstan, itu boleh dapat
350 juta orang. Katakanlah tolak Iran, Iran fahaman lain, masih 270 juta orang. Tapi ialah Afghanistan dan Iraq awal-awal lagi dah kena sapu dah, kan? Sekarang tak berapa bermaya pun. Itulah antara info-info yang agak terkini yang boleh kita kongsikan, yang mungkin ada kaitan dengan zaman akhir. Seterusnya kita sambung tentang persediaan perbekalan, sebagaimana yang kita kongsi dalam kuliah sebelum ini. Bagi orang perseorangan yang tidak ada menanggung siapa-siapalah, tanggung diri dia saja, agar dia tak terkeluar daripada batas-batas tawakal, ada beberapa keadaan. Yang pertama, tidak menyimpan perbekalan. Ini maqam tertinggi. Yang kedua, menyimpan perbekalan kurang 40 hari, atau cukup 40 hari, atau lebih 40 hari. Dan yang ketiga, menyimpan perbekalan tidak sampai setahun. Ringkas kata, Imam Ghazali dah rumuskan dah, boleh simpan perbekalan sehingga 11 bulan bagi orang perseorangan. 11 bulan hijrah. Orang yang menyimpan sampai 11 bulan itu masih dalam tawakal. Jika dapat dikurangkan, lagi bagus, lagi cantik tawakalnya. Yang sedia untuk 6 bulan saja, lagi kuatlah tawakalnya. Yang sedia untuk 40 hari saja, lagi kuatlah tawakalnya. Bagi orang yang berkeluarga, mereka boleh simpan sampai cukup setahun, ikut saiz keluarga dan ikut keperluan keluarga. Jadi, bagi orang yang perseorangan tadi, boleh nak simpan sehari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Tapi jangan sampai 1 tahun. Kerana jika dah sampai 1 tahun, dikira sebagai terkeluar daripada batas-batas tawakal. Rugilah di situ. Bagi orang yang berkeluarga, boleh simpan sampai 1 tahun. Jadi apa yang nak disimpan? Perbekalan yang nak disimpan ini ada 3 jenis makanan. Ini kita cerita dalam konteks negara kita. Yang pertama, ada makanan yang dia bertaraf keperluan, iaitu makanan ruji, makanan yang mengenyangkan, makanan yang biasanya kita boleh makan kenyang dan makan tu selalu. Makanan harian lah. Contohnya, kalau di negara kita ini mungkin beras. Dan ada juga sikit-sikit orang dia bergantung pada gandum, tepung. Dan sekarang ini spaghetti pun ada. Selain itu, yang bertaraf keperluan juga garam, gula. Yang kedua, perbekalan makanan yang bertaraf kehendak. Kehendak ni contoh dia coklat. Tak kira lah jenama apa pun coklat, macam Cadbury ke, Van Houten ke, apa ke. Yang ni takkan nak simpan sampai setahun, sebab dia bertaraf kehendak. Ataupun makanan ringan, macam Twisties ke, aiskrim, air gas, chewing gum, dan yang sewaktu dengannya. Ini yang bertaraf kehendak. Yang ketiga, makanan yang bertaraf menghampiri keperluan. Maksudnya dia berada di tengah-tengah antara kehendak dan keperluan. Dia tengah-tengah itu. Makanan jenis ini, kalau tak ada, masih okey. Tapi eloklah ada. Kerana jika tak ada itu, sikit sebanyak ada ganggu juga. Walaupun tak sampai ke peringkat perlu. Contohnya, macam kicap. Orang zaman sekarang kan. Zaman dulu-dulu mungkin. Zaman Rasulullah lu mungkin tiada keperluan pada kicap ni. Minyak masak, rempah ratus, sos cili dan yang seumpama dengannya. Jadi yang manakah dalam 3 kategori ini yang termasuk dalam perbekalan yang dimaksudkan? Yang pertama, tentulah perbekalan yang bertaraf keperluan. Yang ini kena didahulukan. Sekiranya berpeluang, siapkan yang ini dulu. Sekadar kemampuan kita.
Tumpu pada yang perbekalan dulu. Yang kedua, yang bertaraf tengah-tengah, iaitu antara kehendak dan keperluan tadi. Eloklah usaha dibuat sebagai perbekalan juga. Inilah dua kategori yang termasuk dalam perbekalan itu tadi. Bagaimana makanan yang jenis kehendak? Jenis kehendak ni tak ada pun tak apa, tapi kalau nak ada sikit-sikit tu boleh lah. Janganlah simpan keropok jajan tu untuk makanan setahun. Coklat tadi untuk setahun. Tu macam dah melebih pula kan. Sikit-sikit tu boleh. Okay, perbekalan setahun ini maksudnya dah campur semua tu dah. Lebih kurang setahun. Maksud dia perbekalan yang perlu dan perbekalan yang bertaraf antara tengah-tengah tadi tu, campur-campur tu lebih kurang 1 tahun. Bukannya bekalan beras 1 tahun, campur pula ada bekalan gandum 1 tahun, campur pula bekalan daging burger 1 tahun. Ini kalau dah campur-campur tu dah jadi banyak tahun. Bukan yang itu. Yang dimaksudkan di sini, campur semua yang ada tu, maksud dia untuk makan setahun. Tu. Jadi setakat ini kita pegang yang itu dulu. Nanti kita sambung lagi, sebab ada lagi perincian dia tu. Baik, yang seterusnya berkaitan dengan ilmu akhir zaman, zaman akhir, ilmu alam. Ini kita nak sentuh sikit tentang hadis Jibril yang kita dah sebutlah beberapa kali sebelum ini. Okay, hadis Jibril ini di dalamnya ada diceritakan tentang Islam, ceritakan tentang iman, diceritakan tentang ihsan, diceritakan tentang as-sa'ah dan tanda-tandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Jibril mengajar ad-din. Maksud dia semua yang disebutkan tadi itulah ad-din. Untuk semua orang, semua kena. Sekurang-kurangnya yang asas. Ya, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang as-sa'ah dan tanda-tanda as-sa'ah. Islam itu ringkas kata fiqh lah. Iman itu aqidah. Ihsan itu tasawuf. Tiga-tiga ini kita nak guna untuk menghadapi akhir zaman dan zaman akhir. Dan kalau kita perhatikan, ketiga-tiganya pun kena fitnah yang hebat-hebat. Fiqh pun kena fitnah yang hebat juga. Dalam akidah pun ada fitnah-fitnah yang hebat. Dalam tasawuf, fitnah-fitnah yang hebat juga. Jadi semua perkara-perkara ini yang termasuk dalam ad-din, kita tak boleh buang walau salah satu. Contoh kata, tak maulah ihsan, tak boleh. Tak maulah fiqh, tak boleh. Tak maulah tentang akhir zaman, as-sa'ah dan tanda-tandanya, tak boleh. Kena. Tak boleh nak tinggal walau salah satu. Kita tak boleh tak bagi tekanan kepada salah satu. Semua kena kita tekankan. Kena beri penekanan semua. Jadi asal-asalnya lah Al-Mahdi, dia mahir tak tentang ilmu akhir zaman, tentang ilmu zaman akhir? Tentulah dia mahir. Kemudian Nabi Isa, rasa-rasa dia mahir tak? Bila dia datang tu nanti, dia mahir tak tentang akhir zaman dan zaman akhir? Pastilah dia mahir. Rasa-rasa tentera-tentera mereka, pembantu-pembantu mereka, pejuang-pejuang mereka, ada kemahiran tak? Ahli tak dalam akhir zaman dan zaman akhir? Sebab itu saya teringat pesanan mursyid saya dululah dalam sufi. Kata dia, zaman mereka nanti, zaman kamu nanti, kalau nak cari mursyid-mursyid, sebenar mursyid lah,
Kok nak tambah-tambah ilmu, nak tukar-tukar fikiran, nak berkenal-kenalan, petuanya cari yang orang yang memang mursyid dalam tasawuf, dan dia beri penekanan tentang akhir zaman, zaman akhir, tentang as-sa'ah dan tanda-tandanya untuk akhir zaman. Itulah petua mencari mursyid, sebenar mursyid. Itu yang kita cerita tentang petua hari itu. Jadi selama hari ini kita guna yang itulah. Jadi sepatutnya orang-orang akhir zaman ni lebih-lebih lagi lah, kalau guru-guru sufi, dia memang kena ahli. Ahli ni maksud dia ada kemahiran, bukan sekadar tahu. Kalau sekadar tahu, ramai orang tahu. Dia mestilah ahli juga. Walaupun mungkin tak sampai ke peringkat mursyid pula dalam ilmu akhir zaman dan ilmu zaman akhir, tapi kena ada keahlian sikit sebanyak. Kali ini yang sempat itu sahajalah. Sebagaimana yang saya katakan dalam kuliah sebelum ini, kita nak sentuh tentang timur dari Eden. Itu tak sempat saya nak notakan sepenuhnya. InsyaAllah kita kongsi dalam perkongsian yang akan datang. Wallahu a'lam.